Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Straight to the point saudara-saudara, tentang pengecualian penggunaan kalimat Allah di negeri Sabah dan Sarawak yang berbeza dengan peraturan yang dikenakan di Semenanjung. Jika di Semenanjung, kalimat Allah sama sekali tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam. Sedangkan di Sabah dan Sarawak, di bawah kerajaan perpaduan, menurut Perdana Menteri kita sendiri, keputusan berkenaan walaupun sudah melalui proses mahkamah diperbolehkan dipergunakan oleh saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam. Nah, ada dua hal yang mau kita kupas dalam video kali ini, yaitu tentang isu penggunaan kalimat Allah ini, tentang implikasinya dan kenapa ada pengecualian di dua negeri di Borneo ini. Oke, yang pertama sekali tadi tentang apa implikasi yang saudara-saudara. Oke, kita tahu di Sabah dan Sarawak diperbolehkan kerana komposisi kaum dan agamanya sedikit berbeza dengan di Semenanjung. Kita faham. Walaupun Pulau Pinang, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor mempunyai peratusan non-Muslim yang tinggi, tapi peratusan umat Kristian di tiga negeri berkenaan tidaklah tinggi. Yang ramai menjadi peratusan berkenaan menjadi tinggi adalah kerana adanya saudara-saudara kita yang menganut fahaman Konfusius, agama Buddhis, agama-agama tradisional Cina serta agama Hindu. Okey. Jadi di Sabah dan Sarawak peratusannya hampir sama juga dengan di Selangor, di Negeri Sembilan, mungkin Melaka, wilayah persekutuan terutamanya, serta Pulau Pinang. Tetapi di Sabah dan Sarawak, peratusan penganut Hindu dan pahaman-pahaman agama Cina agak kurang. Sebaliknya peratusan agama Kristian banyak. Jadi kerana inilah kerajaan memiliki perkiraan bahawa di Semenanjung Malaysia penganut Kristian tidak ramai. Bukan ikut peratusan Muslim non-Muslim, tapi jumlah penganut Kristian tidak ramai. Jadi di Sabah dan Sarawak ramai, maka kononnya diperbolehkan. Tetapi saudara-saudara, natijahnya adalah perasaan. Okey? Jika saudara-saudara kita yang beragama Islam, especially daripada etnik Melayu di Semenanjung, lega dengan keputusan ini bahawa di Semenanjung penggunaan kalimat Allah tidak diperbolehkan untuk agama lain, maka apa pula perasaan kita penganut Islam yang berasal dari Sabah dan Sarawak? Ya, kita akan bilang atau berkata tidak ada masalah kalau setnya sama di seluruh negara. Okey, masalahnya di Sabah diperbolehkan, di Sarawak diperbolehkan, di Semenanjung tidak diperbolehkan. Jadi seolah-olah kami umat Islam di Sabah dan Sarawak ini tidak perlu dijaga perasaannya. Beruntunglah kami masyarakat Islam di Sabah dan Sarawak masih menggunakan akal waras seperti saya nyatakan dalam video ini, bahawa kita ikut peratusan, kita ikut keputusan mahkamah, kita ikut kenyataan kerajaan kita ikut. Tetapi hal ini agak janggal kerana terdapat dua set peraturan. Mahkamah tidak mungkin mengeluarkan dua set keputusan. Tapi sekarang ada dua set peraturan. Seolah-olah ada dua set peraturan ataupun keputusan. Jadi saudara-saudara, itu sajalah. Kalau di Semenanjung saudara-saudara kami yang beragama Islam merasa lega kerana hal ini tidak menjadi masalah di sana, bagaimana perasaan kami di Sabah dan Sarawak yang beragama Islam ini? Seolah-olah perasaan kami tidak perlu dijaga, seolah-olah kami tidak sensitif terhadap penggunaan kalimah yang melibatkan nama Tuhan kami, seolah-olah kami ini pun tidak sama Islamnya dengan rakan-rakan yang ada di Semenanjung. Beruntung kami di Sabah dan Sarawak, termasuk diri saya sendiri, tidaklah terlalu menitik beratkan hal ini. Bukan bermakna kita tidak sensitif, tapi kita tidak mau terlalu sensitif sampai membawa kepada fanatisme. Okey, kita mau masih menjaga kerukunan, keharmonian kita. Okey, itu hal yang pertama. Ini hal yang kedua dari sudut politik yang jauh lebih penting. Kenapa saudara-saudara rasakan di Sabah dan Sarawak isu ini diperbolehkan? Kalau kita ikut apa yang saya hujahkan di peringkat pertama tadi, bahawa kerana peratusan agama Kristian. Tetapi kalau kita telusuri dari sudut politik, sebenarnya ada keuntungan politik
yang diperolehi oleh pihak yang membolehkan hal ini. Bagaimana saudara-saudara? Sini saya jelaskan. Tonton video sampai habis, makin menarik sudah ini, supaya kamu tidak gagal paham dan sedikit sebanyak menghilangkan tanda tanya yang ada. Oke, dalam sejarah negara kita, terutama pasca 1980-an, apabila Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, Sabah dan Sarawak sering dianggap sebagai fixed deposit politik, fixed deposit kerusi pilihan raya untuk parti yang memerintah. Karena apa? Karena jumlah kerusi parlimen yang ada di Sabah Sarawak cukup banyak dan signifikan jumlahnya. Terlebih Sarawak, saudara-saudara, apabila di Sarawak terdapat parti yang agak dominan, yaitu Gabungan Parti Sarawak, GPS. Di Sabah, hal ini pun sama pentingnya karena parti-parti di Sabah ini lengai sedikit dari segi katanya. Boleh jadi pro sana, pro sini. Oke. Jadi saudara-saudara, dengan jumlah yang ada sekarang, 57 kerusi, ya, 25 di Sabah, 31 di Sarawak, dan 1 di Labuan, maka fixed deposit ini menjadi semakin kukuh. Kalau kita ambil jumlah kerusi 222, tolak 57, berarti ada berapa itu? 165 lagi kerusi yang diperebutkan di Semenanjung. Di antara Perikatan Nasional dan Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi kalau kerusi yang 57 di Sabah dan Sarawak ini kembali kepada seperti di zaman Tun Mahathir dulu menjadi fixed deposit kepada satu-satu parti, maka penat-penatlah Perikatan Nasional berkempen pang-pung-pang di Kelantan, Kedah, Perak, Pahang, Johor semua. Kalau di Sabah dan Sarawak 57 masih bulat menjadi milik Pakatan Harapan dan BN, maka saya rasa kerajaan yang ada sekarang boleh tersenyum lebar. Kenapa? Isu ini akan menambahkan pundi-pundi undi daripada masyarakat bukan Islam di Sabah dan Sarawak. Daripada 57 kerusi yang ada, kerusi yang betul-betul dominan pengundi Islam hanya 16, yaitu 9 di Sarawak serta 7 di Sabah. Labuan sendiri mempunyai kerusi campuran. Kemudian kerusi-kerusi yang ada masih majoriti pengundi Islam tapi tidak sampai 55%, ada sekitar 6 sahaja. Jadi 16 campur 6, 22. Dari 57 tolak 22 ada 35 kerusi yang sangat-sangat rawan untuk menyokong agenda tadi. Jadi kalau 35 sudah boleh pok, kemudian 6 tadi itu menjadi 41. Maknanya 41 kerusi sudah pun menjadi habuan kepada pihak yang memanfaatkan situasi ini. Jadi saya rasa inilah punca utama kenapa kerajaan yang ada sekarang memperbolehkan atau mengecualikan peraturan tidak larangan menggunakan kalimat Allah ini di Sabah dan Sarawak. Bayangkan saudara-saudara ya, karena di Sabah dan Sarawak toleransi yang tinggi, terutama macam di Sabah banyak perkawinan campur apa semua, jadi tidak mustahil bila isu ini pun akan merembet kepada orang Islam sendiri. Jadi saya rasa itulah puncanya, ya. Bukan kerana untuk penggunaan agama saja, tetapi boleh jadi untuk menetapkan 41 daripada 57 sudah dalam tangan. Jadi yang tersisa 16 silap-silap boleh disapu lagi semua. Jadi kalau sudah 57 kerusi di Sabah dan Sarawak diperolehi, di Semenanjung hanya memerlukan sekitar 70 kerusi. 65 pun sudah boleh. Jadi tidak susah. Kerana di Pulau Pinang pun sudah fixed deposit kepada Pakatan Harapan, terutama DAP. Di Selangor juga begitu, mungkin di Wilayah Persekutuan juga begitu. Jadi sudah tidak salah. Sudah tidak sukar untuk gabungan kerajaan sekarang memperolehi kemenangan dalam PRU yang berikutnya. Jadi saya rasa ini lebih kepada, wallahu alam, boleh jadi isu yang pertama tadi pun betul, tapi saya rasa lebih kepada persoalan yang kedua, yaitu untuk dimanfaatkan menjelang pilihan raya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.